Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amama. Alhamdulillah muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati. Hari ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka 21 ya. Masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Mohon maaf kalau ada jemaah yang sudah bosan dengan tajuk bid'ah, tak habis-habis tajuk bid'ah. Pengajian macam itulah ya. Ada orang sudah habis, ada orang sudah khatam, ada orang sudah 5 kali khatam, ada orang baru nak mula dengar ya. Jadi kuliah umum memang begitu ya. Yang sudah bosan diharap bersabar, yang baru pertama kali dengar diharap membawa manfaat ya. Kerana tujuan Ustaz Mahathir masukkan bab ini adalah supaya dapat menghilangkan kekeliruan yang ada dalam fikiran sebahagian daripada anggota masyarakat. Antaranya kekeliruan menyangkakan bahawa sesuatu perkara itu tidak boleh kita lakukan semata-mata kerana ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak disuruh secara khusus oleh Nabi SAW. Barangkali kita pernah berdepan dengan situasi sebegini. Bila kita nak buat satu perkara, ada orang larang, kita kata kenapa? Kata dia Nabi tak buat. Benda macam ni Nabi pun tak pernah suruh buat. Jadi dimasukkan di sini keterangan bahawa melarang sesuatu perbuatan semata-mata alasannya Nabi SAW tak buat atau tidak suruh secara khusus, itu bahkan bercanggah dengan pendirian Nabi SAW sendiri. Jadi dalam agama ini kita nak berpandu kepada cara Nabi, sikap Nabi, pegangan Nabi, bukan yang sekadar mendakwa ikut Nabi, tetapi bercanggah dengan pegangan Nabi SAW. Baik, di muka 1 soalan. Benarkah pernyataan yang mengatakan tidak boleh melakukan perkara baharu jika ianya tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah SAW, kerana melakukannya bermakna melakukan bid'ah yang dolalah? Nak kata bosan, tapi masih ramai juga yang tidak faham lagi. Dia asal baharu sahaja dianggap bid'ah, dan asal bid'ah saja dianggap sesat. Pernyataan itu tidak benar. Banyak contoh menunjukkan bahawa apabila para sahabat melakukan perkara baharu yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah SAW, baginda sendiri memuji dan mengiktiraf apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Bila kita terangkan begitu, mungkin ada bangkangan, itu lain Ustaz, itu dah jadi sunnah. Bila Nabi SAW sendiri puji, bila Nabi SAW sendiri iktiraf, itu sudah bukan bid'ah lagi, itu sudah naik taraf menjadi sunnah. Yang kita bincang sekarang ni bid'ah. Baik, orang ini mungkin terlepas pandang untuk faham bahawa memang benar apa yang dia katakan. Apabila sesuatu perbuatan sahabat itu atau perkataan sahabat dipuji atau diiktiraf oleh Nabi SAW, maka itu namanya sunnah, namanya sunnah takririyah.
Sunnah boleh pecah pada tiga. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Sunnah takririyah, perbuatan dan perkataan orang lain, tetapi mendapat periktirafan daripada Nabi SAW, sama ada direct Nabi puji atau sekurang-kurangnya Nabi SAW diam, tidak melarang. Jadi betul apa yang dia kata itu betul, tetapi dia terbatas seolah-olah itu sahaja. Padahal itulah menjadi sunnah takririyah daripada Nabi SAW, bahawa satu perbuatan yang tidak disuruh atau dilakukan oleh Nabi SAW masih lagi selari dengan syarak, masih lagi dibenarkan apabila tidak bercanggah dengan mana-mana hukum atau bercanggah dengan mana-mana larangan. Pertama, contoh, ada 10 contoh yang dibawa oleh Ustaz Mahathir dalam kitab ini. Tapi untuk orang yang berniat untuk faham, insya-Allah 2-3 contoh pun sudah memadai untuk dia memahami kaedah ini. Pertama, perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang sentiasa melakukan solat sunat wudu, ataupun boleh juga kita katakan sentiasa melakukan solat sunat mutlak selepas berwudu. Solat sunat mutlak berarti tidak ada sebab khusus. Setengah orang ada sebab dia solat sunat kerana duha, dia sebab dia sunat kerana tahiyatul masjid, dia sembahyang sunat kerana musafir, tetapi ini saja nak sembahyang sunat, itu namanya solat sunat mutlak. Yang ini tidak disuruh secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dilakukan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila diceritakan amalan ini oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Nabi memberi indikasi yang positif dengan sabda baginda, inni sami'tu baina yadayya dufana alaika fil jannah. Oh, padanlah. Itulah sebabnya saya itu ada mendengar di hadapan saya derapan 2 stiper kamu di dalam syurga. Ini indikasi bahawa Nabi SAW redha dengan perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Contoh yang kedua, Sayyidina Khubayb bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu mendirikan salat 2 rakaat sebelum dibunuh oleh musuh. Musuh tangkap beliau dan beritahu, kami akan bunuh kamu. Jadi beliau minta masa untuk salat 2 rakaat. Padahal tidak ada suruhan khusus daripada Nabi SAW bahawa siapa yang akan mati dia solat dulu 2 rakaat, tidak ada. Tapi kan solat sunat tak ada masalah, bila-bila masa boleh dilakukan. Lebih-lebih lagi kalau dah tahu kata nak mati, kan sebaik-baiknya kehidupan kita ni ditutup dengan amal soleh. Antara amal soleh yang bagus adalah solat. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, fakana awwala man shalla raka'ataini indal qatli, adalah beliau merupakan orang yang pertama solat 2 rakaat ketika akan dibunuh oleh musuh. Contoh yang ketiga, sahabat Nabi bernama Rifa'ah ibn Rafi' al-Zuhri radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menjadi imam, baginda bangun dari rukuk, kita panggil i'tidal, bangun daripada rukuk itu dipanggil i'tidal. Lalu beliau membaca satu pujian yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Nabi bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi oleh kerana ini bacaan tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Selesai daripada salat, Nabi bertanya, manil mutakallimu anifa, siapa yang bercakap seperti itu tadi? Akhirnya sahabat itu mengaku. Kalau memang automatik apa sahaja yang tidak pernah dilakukan atau disuruh oleh Nabi SAW itu hukumnya haram, tentulah sebagai seorang Rasul, Nabi akan melarang. Jangan, bacaan yang macam kamu baca itu saya tak pernah baca, saya tak pernah ajar. Membaca satu bacaan yang saya tidak pernah baca, tidak pernah suruh, itu haram. Sebaliknya tidak. Apabila sahabat itu mengaku bahawa beliaulah yang menyebut Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, komen daripada Nabi SAW adalah, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah melihat 30 lebih para malaikat berlomba-lomba, siapakah antara mereka yang lebih dahulu menulis pahala apa yang disebut oleh sahabat tadi. Mungkin timbul persoalan, itu kan zaman Nabi SAW, bolehlah Nabi nampak malaikat, Nabi boleh bagi berita gembira begitu. Selepas kewafatan Nabi SAW, kalau kita baca sesuatu bacaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW,
Itu siapa yang nak nampak malaikat? Siapa yang nak bagi tahu benda ni okey atau tidak okey? Ini satu persoalan yang valid. Jawapannya adalah apabila berlaku sesuatu perkara yang baharu di zaman kita yang Nabi tidak suruh dan Nabi tidak lakukan secara khusus, maka itu menjadi tanggungjawab para ulama untuk menyelidik hukumnya sesuai dengan peranan mereka. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para nabi, bukan harta, bukan dinar, bukan dirham, tetapi mewarisi ilmu para nabi. Contoh mudah yang berlaku di zaman kita adalah perbuatan menyuruh orang yang salat berjamaah solat secara jarak-jarak masa PKP dahulu. Ini satu perkara yang Nabi SAW tak pernah buat dan Nabi tidak pernah suruh, dan bahkan bercanggah dengan suruhan Nabi SAW yang mengatakan bila kita salat berjamaah, kalau ada ruang penuhkan. Tiba-tiba kita terbalik, imam pula yang pesan. Masih ingat kan? Masih baru lagi imam kata mohon jemaah jaga penjarakan sosial 1 meter, 1,5 meter. Ini yang bid'ah. Tetapi ulama kaji apa sebab? Oh, ada keperluan, ada mudarat, kalau hampir boleh laku jangkitan, ini membahayakan nyawa, itu dan ini. Makanya pada masa itu mufti-mufti kita tidak ada yang melarang. Bukan kerana benci kepada sunnah Nabi SAW, tapi kerana memahami agama ini secara luas, bahawa menjaga nyawa, menolak mudarat, itu termasuk sunnah Nabi SAW. Seorang sahabat membaca doa iftitah, contoh yang keempat. Ini juga tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Selesai daripada takbiratul ihram, dia membaca doa iftitah. Istilah Nabi SAW melarang atau mengeji. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi tegur, tak kena macam itu. Bahkan ada yang sampai Nabi SAW mengatakan, man wariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang asing daripada sunnah saya, tak suka pada sunnah saya, itu bukan daripada golongan saya. Ada. Kenapa? Kerana itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Ada yang tak mahu kahwin dengan alasan nak beribadah, ada yang kononnya tak mahu tidur malam kerana nak beribadah, ada yang kononnya nak berpuasa, tidak mahu berbuka. Itu bukan anjuran agama. Tetapi yang tidak bercanggah, Nabi puji. Nabi bersabda, laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Saya telah nampak pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Kemudian lebih jelas bahawa kayu ukur bid'ah bukan soal ianya bid'ah dalam urusan dunia atau agama. Kita faham ada kawan-kawan kita, saudara-saudara seagama kita yang berpendirian bahawa memang ada bid'ah, perkara baru yang boleh, tetapi itu hanya menyangkut urusan dunia. Guna telefon kah, buat rakaman video kah, guna Facebook kah, WhatsApp kah, itu memang bid'ah, perkara baharu. Tapi perkara baharu urusan dunia, jadi tidak masalah. Tidak begitu. Dia bukan soal dunia atau agama. Dunia juga kalau baharu dan bercanggah dengan syarak, tak boleh. Syaratnya tidak boleh bercanggah dengan syarak. Agama juga sama. Jadi di zaman Nabi SAW, ada sahabat yang melakukan perkara baharu dalam urusan agama, urusan ibadah, iaitu urusan salat. Imam di Masjid Quba sentiasa membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Contoh, dia jadi imam sembahyang Jumaat, nanti dia baca Fatihah, kemudian selesai Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad sampai habis, kemudian katakan dia baca Wadduha. Rakaat kedua Fatihah, Qul Huwallahu lagi sekali, kemudian Alam Nashrah. Itu amalan dia. Pertama, Nabi SAW tak suruh begitu. Yang kedua, Nabi SAW sendiri tidak amalkan begitu. Yang ketiga, makmum tidak suka. Makmum tak gemar dengan cara imam. Jadi makmum jumpa dengan imam, bagi cadangan, imam pilih satu. Kalau nak baca Qul, cukup Qul, jangan lagi baca surah. Kalau imam memang nak baca surah, dah baca surah saja, jangan baca Qul lagi. Jadi imam rupanya dia bab itu dia tegas. Dia kata kamu pun pilih satu je lah. Kalau kamu nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Kamu nak macam-macam, nanti imam lain. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Kerana mereka suka imam ini, cuma mereka tak suka cara yang kuat setiap rakaat. Jadi kalau betul lah semata-mata melakukan satu perkara baharu atau bacaan baharu itu automatik menjadi haram, maka sifat tabligh seorang Rasul menyampaikan Nabi kena panggil imam ini dan beritahu buat imam perbuatan itu haram. Kerana saya tak pernah buat,
dan saya tak pernah suruh ya, ini urusan ibadah. Sebaliknya tidak. Nabi SAW memanggil imam itu, ya, tetapi Nabi SAW apabila bertanya kepada imam itu, apa yang menghalang imam daripada mengikut cadangan daripada jamaah, jawapan imam itu selari dengan syarat. Apa dia? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya berbuat demikian kerana saya kasih kepada surah Ikhlas, wahai Rasulullah. Kerana itu surah Tauhid. Kalau orang yang faham Allah Ahad walaupun pendek, itu terkandung Tauhid di dalam itu. Jadi oleh kerana kasih kepada ayat Quran, itu selari dengan syarat, bahkan terpuji. Dan memang tidak ada larangan, tidak boleh mengulangi surah yang sama pada rakaat yang berbeza. Maka bukan sahaja Nabi SAW tidak melarang, bahkan baginda memuji dengan sabda baginda, hubbuka iyyaha adhalakal jannah. Kasih kamu kepada suatu ikhlas itulah memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi ini cara Nabi SAW. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini bukan agama yang nak menyekat setiap yang baharu, tetapi agama yang nak menyekat perkara yang haram. Baik perkara yang haram itu perkara yang lama diwarisi oleh nenek moyang, kalau haram tetap kita kena hentikan, ataupun perkara baharu baru nak direka-reka, maka ulama kaji-kaji, oh ini tidak boleh, ini melanggar larangan ini melanggar larangan itu. Sebagai contoh, ada perkara baru dalam urusan dunia, dan kedua-duanya ini sebenarnya bertujuan baik, iaitu bertujuan untuk memberi protection, coverage kepada orang yang terkena sesuatu musibah ataupun kemalangan, penyakit dan sebagainya. Maka di-innovatekan satu produk namanya insurans. Dalam masa yang sama juga ada di-innovate satu produk yang lain namanya takaful. Memang kedua-dua ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak pernah sahabat Nabi ambil insurans, misalnya nak pergi mana-mana ambil insurans, tak ada. Atau ada sahabat Nabi jadi ejen takaful, tak ada. Insurans kah takaful, dua-dua baharu. Dan dua-dua perkara baharu dalam urusan dunia. Dia lebih kepada risk management, lebih kepada nak bagi satu protection. Tetapi hampir semua ulama dunia berfatwa, hampir semua, ada juga satu dua ulama yang tidak setuju, mengatakan bahawa insurans komersial hukumnya haram. Kenapa? Oh, kerana ada elemen gharar, kata mereka, ketidakpastian. Ada elemen riba, beri sedikit dapat lebih. Bahkan ada juga yang berpandangan ada elemen maisir, sepertinya perjudian, nasib, siapa dapat apa itu nasib. Habis takaful takkan sama juga. Takaful juga tak pasti, kita beri berapa dapat berapa, Ada dalam polisi, tapi ada orang baru bayar 2-3 bulan dapat. Ada orang dah bertahun contribute tak jadi apa-apa, tak dapat apa, Kan sama juga. Tapi kata pada ulama, takaful tak mengapa, kerana dia akad tabarruk, dia charitable contract. Whereas insurance dia akad ma'awadat, dia ada consideration from both sides. So syarat dia berbeza. Poin dia adalah, dia bukan soal baharu urusan dunia atau baharu urusan agama. Yang didapati bercanggah dengan syarak, dihukum haram. Yang didapati tidak bercanggah dengan syarak, tidak dihukum haram. Contoh yang lain, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Hanya tinggal tersisa lebih kurang 5 lagi, 5 lagi contoh. Tapi insya-Allah 5 contoh yang kita telah terangkan memadai bagi mereka yang ingin faham bahawa sunnah Nabi SAW hanyalah melarang baik perkara baharu atau perkara lama yang bercanggah dengan syarak. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la taqada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.